Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Faedah yang ke-8, berkata Hatim Al-Asam di dalam kitab Ayyuhal Walad ini, sesungguhnya aku melihat setiap orang ada yang memiliki sesuatu yang menjadi pegangannya, sesuatu yang dia pegang, sesuatu yang dia benar-benar maknanya benar-benar mengambilnya. Sebahagian mereka ataupun sebenar-benar mengutamakannya, sebahagian mereka menjadikan pegangan mereka itu adalah dinar dan dirham. Sebahagiannya menjadikan dinar dan dirham itu sebagai pegangan. Dengan kata sebahagiannya menjadikan keutamaan dalam kehidupan mereka adalah dinar dirham saja. Maka bangun pagi yang dipikirnya dinar dirham, harta benda, dan dia nak tidur balik pun yang dia fikir harta benda. Dia berjumpa dengan orang yang dia bercakap pun tentang harta benda. Maknanya dia berbaik dengan orang pun kerana harta benda. Dia bergaduh dengan orang pun kerana harta benda. Maka katanya dalam kitab ini, Imam Ghazali kata, aku sungguh melihat, kata Hatim Asam mengatakan, Imam Ghazali ambil kata ini, aku melihat orang ni ada satu benda yang dia utamakan, dan sebahagiannya mengutamakan dia tentang dinar dirham sahaja. Maka inilah kehidupan mereka, yang mereka ini mencari dinar dirham, mereka disibukkan dengan perkara ini. Dan yang lain pula ada yang menjadikan itu harta dan kerajaan, yakni pangkat. Yang antaranya tentang pangkat saja, tentang jawatan yang dia cakap, tentang pangkat yang dia duduki, maka itulah percakapan mereka, sehingga mereka sanggup buat apa saja untuk dapatkan kedudukan ini ataupun pangkat ini ataupun kerajaan, kedudukan, pangkat, kerajaan dan seumpamanya. Dan mereka juga sanggup buat apa saja, hatta menzalimi orang untuk nak jaga kedudukan. Ini kata Hatim Asam. Melihat begitu. Dan ada juga yang mereka itu menjadikan kemahiran ataupun pekerjaan sebagai pegangannya, yakni mereka itu hanya utamakan kerja dia sahaja. Maka siang malam dengan kerja, siang malam memikirkan tentang pekerjaan dia. Maka inilah yang dia cari. Dan sebahkan ada orang yang menjadikan hamba kepada apa yang dia utamakan. Kalau harta benda, duit dinar, maka jadi hamba kepada duit. Kalau kepada kedudukan, jadi hamba kepada kedudukan tadi. Kalau kepada pekerjaan, jadi hamba pada pekerjaan. Sampai ada orang duk sibuk kerja dia sampai siang malam. Siang dah bekerja, malam lagi bekerja. Sehingga tidak ada rehat, tidak ada masa untuk melakukan ibadat kepada Allah. Lalulah aku mengambil kira, aku memikirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Maka sesiapa yang bertawakal kepada Allah, serah kepada Allah. Kita kena kerja, kita bekerja. Kita perlu cari harta, kita cari harta. Tetapi sampai masa beribadat. Jangan duk takut harta kita kurang. Jangan duk takut kita susah. Orang ahli ibadat tidak susah.
Orang yang tumpukan kehidupan akhirat tidak akan susah kehidupan dunia. Walaupun zahir, mungkin ada zahirnya susah, tetapi hatinya tidak susah, kerana ketenangan itu berada dalam ibadat kepada Allah. Betapa ramai manusia yang mempunyai harta tapi tidak ada ketenangan jiwa. Betapa ramai yang mempunyai kedudukan pangkat yang tinggi tetapi hati sentiasa keluh kesah. Maka jawapannya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala jadikan dia ini jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan saja jalan keluar, Allah Taala akan kurnia rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka siapa yang menyerah diri kepada Allah, Allah mencukupkannya. Di dalam satu kitab yang lain, sarah kepada kitab Ayyuhal Walad ini menceritakan kisah Sufyanus Tsauri dengan anak perempuannya. Satu hari Sufyanus Tsauri ini bawa anak perempuan dia itu pergi menangkap ikan. Lalu ketika mana Sufyanus Tsauri tadi berjaya menangkap ikan, lalulah diletakkan di satu tempat ikan tadi, maka anak perempuan tadi tengok ikan yang kena tangkap tadi, yang sudah ditangkap tadi. Maka ketika itu dia melihat ikan tadi bergerak-gerak mulutnya. Bergerak-gerak mulutnya, maka dia ambil ikan tadi, dia buang balik dalam sungai. Maka ayah dia kata, "Istakul, apa yang kamu buat? Istaf'al, apa yang kamu buat? Kamu ini buat sia-sia pekerjaan aku sahaja. Aku duk tangkap ikan, kamu buang. Kenapa kamu buang? Aku telah melihat ikan tadi mulutnya bergerak-gerak. Sedangkan segala yang ada di atas muka bumi ini, baik binatang, baik tanaman, itu bertasbih kepada Allah. Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh." Bertasbih apa yang ada di langit dan bumi. Dan binatang ini, ikan ini bergerak-gerak mulutnya memuji Allah, maka aku tidak sanggup makan sesuatu yang memuji Allah. Sebab itulah dia kata, aku buang balik. Ayahnya kata, habis tu macam mana kehidupan kita kalau begitu kita serah kepada Allah? Sufyanus Tsauri wali Allah. Sabit anak perempuan tadi, apa berlaku pada dia? Setiap malam datang makanan yang tak tahu daripada mana. Setiap malam datang makanan tak tahu daripada mana. Sampai masa nak makan, pergi ke tempat. Kalau kita pergi dapur tengok ada makanan. Begitu, tak payah fikir dah, tapi syarat beribadat. Begitulah setiap hari berlaku kepada Sufyanus Tsauri, kecuali lepas anak perempuan dia wafat. Lepas anak perempuan dia wafat, makanan tidak lagi datang. Tidak lagi datang. Maka ini berlaku kepada orang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kenapa manusia dia pegang ke benda tu, siang malam yang diutamakan dinar dirham. Yang siang malam dia bercakap tentang kedudukan. Kalau pangkat-pangkat, kalau jawatan-jawatan, itulah yang dia cakap, itulah topiknya. Sama ada dia bangun tidur sampai dia tidur. Sampai dia tidur, itulah percakapan dia. Lalu lihatlah apa yang berlaku kepadanya. Tanpa ia sedar, dia telah menjadi hamba kepada apa yang dia pegang. Dia telah menjadi hamba kepada apa yang dia utamakan. Kalau dia utamakan dalam kehidupan dia itu dinar dan dirham, maka dia menjadi hamba kepada dinar dirham. Ta'isha abna dinar, binasa hamba kepada dinar. Ta'isha abda dirham, binasa hamba kepada dirham. Allah Ta'ala telah menyatakan kepada bumi, wahai bumi, kamu hendaklah menjadi hamba kepada orang yang benar-benar menjadikan hamba kepada aku. Wahai bumi, kamu hendaklah menjadi hamba kepada orang yang menjadi hamba kepada aku. Wahai bumi, mana-mana manusia yang tidak menjadi hamba kepada aku, dia akan menjadi hamba kepada kamu.
Maka jadi hamba lah kepada selain daripada Allah, wal iyazubillah. Maka di sini kita kena faham bahawa kita perlu mencari dinar dirham untuk kehidupan kita. Perlu, jangan kata tidak perlu, mengikut keadaan iman kita. Namun jangan menjadi hamba kepada dinar dan dirham. Janganlah kebanyakan yang kita fikir itu dinar dirham dalam kehidupan kita, tetapi fikirlah tentang amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala telah menjamin tentang rezeki kita. Dengarlah firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi kecuali Allah telah menjamin akan rezekinya. Maka apa yang Allah Ta'ala firmankan, Allah mendatangkan perkataan dabbah. Apa makna dabbah? Binatang yang melata. Allah menyatakan tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi kecuali aku jamin rezeki. Maka kalau binatang itu dijamin oleh Allah Ta'ala, maka lebih-lebih lagi manusia dijamin rezeki oleh Allah. Berkata Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka. Kamu bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang telah Allah tetap kepada kamu, namun kamu tidak bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang Allah perintah kamu melakukannya. Kamu bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang telah Allah jamin. Kamu bersungguh-sungguh mencari harta yang telah Allah Ta'ala jamin kepada kamu. Namun kamu tidak bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang Allah perintahkan. Kamu tidak bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang Allah perintahkan kamu beribadat kepadanya. Maka yang diperintahkan itu ibadat, yang dijamin itu rezeki. Bukanlah Allah Ta'ala perintahkan kita mencari rezeki dan tidak dijamin rezeki. Tidak, Allah suruh kita cari rezeki, tetapi yang diperintahkan lagi adalah ibadat kepada Allah Ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang serah diri kepada Allah, Allah cukupkan. Al-Imam Shibli bersama dengan anak perempuannya juga, ada satu kisah bahawa katanya Imam Shibli kepada isterinya bahawa beliau ingin mengerjakan haji ke Mekah. Ini musim haji, teringin nak pergi ke Mekah. Lalu dia berkata kepada isterinya, tahun ini saya akan pergi ke Mekah. Bagaimana kamu ingin pergi ke Mekah sedangkan kamu tidak ada harta? Saya ingin berdoa pada Allah, biar Allah lah menyerahkan dan saya serah kepada Allah. Maka ketika itu musim haji, orang pun ada rombongan nak mengerjakan haji. Maka ketika itu selepas dia beritahu pada isinya, dia pergi ke masjid berdoa kepada Allah, melakukan ibadat. Maka dalam keadaan macam itu, satu rombongan nak pergi ke Mekah, singgah ke masjid tadi. Rombongan ini agak ramai. Maka setelah mereka itu singgah ke masjid dalam perjalanan untuk pergi ke Mekah, maka ketua rombongan tadi mengajar ahli rombongan bermesyuarat. Maka bermesyuaratlah mereka beramai-ramai. Lalu mereka mengatakan bahawa kita ini rombongan kita ramai, maka ramai yang bawa barang-barang. Maka perlulah kita mencari satu orang yang menjaga barang-barang kita, agar kita boleh melakukan amal ibadat dalam keadaan hati kita tenang. Lalulah mereka bersetuju. Kemudian kita perlu mengambil sebahagian daripada harta kita, memberi upah kepada orang yang menjaga barang kita. Maka semua bersetuju. Maka mereka mencadang siapa agaknya itu. Maka ketika itu mereka terlihat Al-Imam Shibli sedang beribadat di dalam masjid tadi. Melihat ketekunan Al-Imam Shibli beribadat sembahyang, maka mereka merasakan ini ahli ibadat, sudah pasti orang ini saleh, sudah pasti orang ini amanah. Maka ketika itu
ahli mesyuarat bersepakat ambillah lelaki itu. Maka memanggil, datanglah Al-Imam Syibli. Maka ia memberitahu bahawa kami ini memerlukan satu orang yang menjaga barang-barang kami. Maka kami bersepakat bersetuju nak lantik kamu. Maka Al-Imam Syibli menerima, bersetuju. Alhamdulillah. Maka katanya bersiap sedialah kamu untuk pergi ke Mekah ini. Maka Imam Syibli pun balik beritahu kepada isterinya, tolong kemas barang. Isterinya tanya, nak ke mana? Pergi ke Mekah. baru tadi cakap terus balik kemas barang, pergi ke Mekah. Macam mana? Benar ke pergi ke Mekah ni? Benar. Allah mengajak aku, Allah jamin. Maka pergi ke Mekah. Isterinya pun kemas pergi ke Mekah. Isterinya tanya, bagaimana dengan keperluan saya di rumah? Adapun saya menyerahkan kepada Allah Ta'ala, pergi ke Mekah, maka saya serahkan kamu kepada Allah juga, pergi ke Mekah. Serah kepada Allah isteri dia. Maka isteri dia pun hairan, terkejut, baru tadi cakap dia pergi ke Mekah. Tak apalah, pergilah dia ke Mekah sana mengerjakan haji. Ketika Al-Imam Syibli mengerjakan haji bersama rombongan tadi, berlaku peristiwa di kampungnya itu. Maka ada golongan ahli-ahli istana, orang-orang khalifah, yang mereka pergi berburu di kalangan orang-orang yang bekerja di istana khalifah, orang kaya. Pergilah mereka berburu. Bila dalam perjalanan mereka pergi berburu tadi, bila balik saja mereka rasa dahaga. Maka ketika itu mereka mengatakan, apa kata kita, oleh kerana tidak ada kedai untuk dibelinya minuman makanan, apa kata kita minta dengan tuan rumah minta air untuk hilang dahaga saja. Dia pun pergi tengok sebuah rumah, dia beri salam, keluar satu orang wanita. Lalu dia, boleh tak saya ini balik berburu dahaga sangat, boleh tak saya nak air sikit? Maka wanita itu pun ambil air, sediakan dan bagi minum sampai sepuas-puasnya tadi. Lalulah selepas daripada minum ini, maka mereka tertanya-tanya, rumah siapa? Seorang wanita yang sangat baik orangnya, ini rumah siapa? Maka dia tertanya-tanya, tanya orang yang berhampiran yang dekat situ, kata itulah rumah Al-Imam Syibli. Kalau begitu itu isteri kepada Imam Syibli, ya. Maka rombongan tadi mereka berbakat ramai-ramai, apa kata, kita membalas jasa baik dia ketika mana kita rasa dahaga, dia beri minum kita sepuas-puasnya. Maka siapa yang di kalangan kita yang ingin tolong dia? Maka masing-masing golongan yang kaya tadi mengeluarkan harta yang banyak, lalu diberi hadiah kepada isteri Imam Syibli tadi. Maka isteri Imam Syibli pun dapat tahu suaminya boleh ke Mekah, serah pada Allah. Suami dia serah pada Allah tentang isterinya. Bagaimana? Isteri pun dapat rezeki daripada Allah. Hanya anak perempuan dia itu, ketika mana harta itu datang rumahnya, anak perempuan itu menangis, anak Imam Syibli tadi. Ibunya kata, wahai anakku, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Sedangkan Allah memberi rezeki kepada kita. Sebagai ayah, sebagaimana ayah dia tadi pergi ke Mekah, ni ibu dia pula dapat, Allah memberi rezeki. Maka anaknya menangis, kerana aku bimbang, harta sudah masuk dalam rumah, takut aku bimbang harta masuk pula dalam hati. Masya Allah. Harta tu sudah masuk dalam rumah dunia sudah masuk dalam rumah kita. Aku bimbang, takut apa? Dunia itu masuk dalam hati pula. Menangis anak Imam Syibli tadi. Masya Allah. Maka demikianlah dikatakan bahawa siapa yang menyerah diri kepada Allah, Allah cukupkan. Maka para jamaah sekalian, lihat orang-orang yang ahli ibadat, Allah cukupkan rezeki dia. Siapa yang menjaga sembahyang 5 waktu sehari semalam, Allah tidak sempitkan rezekinya. Yakinlah.
Allah berfirman, waqtul buyuta min abwabiha, masuklah ke rumah-rumah kamu dengan pintu-pintunya. Kenapa ayat ini begitu mudah? Waqtul buyuta min abwabiha, masuklah ke rumah ikut pintu-pintunya. Kalau ayat ini tidak diturunkan, kita tetap masuk rumah ikut pintu. Kita tanya orang yang tidak beriman, kamu masuk rumah ikut pintu ke ikut atap? Sudah pasti dia jawab, saya masuk ikut pintu, tidak masuk ikut atap. Tapi apa maksud waqtul buyuta min abwabiha? Banyak tafsirannya, hanya saya mengambil tafsiran daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia antaranya dihuraikan di dalam kitab Tajul Arus, mengatakan bahawa waqtul buyuta min abwabiha, masuklah kamu ke rumah-rumah rezeki, pintunya ada pada ibadat. Masuklah rumah rezeki pada pintu ibadat. Maka sesiapa yang menjaga sembahyang 5 waktu sehari semalam, Allah Ta'ala bukakan pintu rezeki. Jangan susah. Mungkin ketika mana orang kata perniagaan kita jatuh, kita tidak tinggalkan sembahyang 5 waktu, kita jaga sembahyang 5 waktu, insya-Allah perniagaan kita berterusan. Allah tolong kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa, Allah beri jalan keluar, Allah beri rezeki tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kamu serah pada Allah, Allah cukupkan apa yang kamu tidak cukup. Kita duduk atas muka dunia, kita nak apa? Kita nak Allah cukupkan, kita cukup. Kita dicukupkan oleh Allah Ta'ala tentang makan minum diri kita, ahli keluarga, alhamdulillah. Kita dicukupkan tentang pakaian kita, tentang rumah kita, kenderaan kita, untuk cukup kehidupan kita. Sudah ada cukup, boleh pergi ke masjid beribadat pada Allah. Sebenarnya, maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala menyampaikan urusannya, yakni Allah Ta'ala akan maknanya melaksanakan kehendak dia. Bila mana kita menyerah kepada Allah, Allah Ta'ala tolong kita. Sehingga orang yang bertawakal kepada Allah, ini seorang wali yang betul-betul serah pada Allah. Apa dia kata? Dia mengatakan bahawa Allah menjamin rezeki kepada hamba-Nya. Maka aku ingin bermusafir di dalam perjalanan yang aku tidak mau membawa bekal. Tercatat dalam kitab Minhajul Abidin. Kisah ini ada kisah dalam kitab tersebut yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali. Satu orang lelaki, dia pergi musafir di padang pasir. Yang pertama, musafir dia tak bawa bekal. Dia tidak bawa bekal. Yang kedua, musafir dia tidak lalu di jalan yang biasa orang lalu. Kerana kalau dia itu tidak ada bekal, tidak ada makanan, kalau biasa orang lalu, takut orang tengok dia lapar, orang bagi dia makan. Tapi dia kata, aku yakin dengan Allah yang memberi rezeki pada aku. Lalu dia berjalan di tempat orang yang tidak ada orang. Yang kedua, yang ketiga, dia kata, aku tidak akan mencari makanan sehinggalah Allah memasukkan makanan ke dalam perut aku. Macam mana tu? Maka dia pun keluar jalan musafir. Dia berjalan musafir, dia tidak bawa bekal. Dia lalu jalan yang tidak ada orang lalu. Maka ketika itu letih dan laparlah dia. Tapi dia serah pada Allah. Ya Allah, mu jamin dah rezeki hamba-Mu. Sudah jamin rezeki hamba-Mu. Dia pun berjalan. Bila dia berjalan, maka berlakulah apa yang dikehendaki oleh Allah. Satu rombongan perdagangan, dia tersesat jalan. Maka dia lalu jalan lain. Maka bertemu sang lelaki yang tawakal kepada Allah ini. Bertemu dia. Bila bertemu dia tadi, sedangkan jalan itu memang tak biasa orang lalu, tapi rombongan tadi tersesat lalu jalan tadi. Bila lalu saja jalan tadi,
kelihatan kata rombongan tadi kita sudah tersesat. Kita kena cari orang. Siapa tahu kalau jumpa orang kita tanya mana jalan kita sesat ni. Kebetulan dia jalan itu jumpa seorang lelaki tadi, mutawakkil, orang yang betul-betul tawakal tadi. Jumpa lelaki tadi. Dia kena di sana ada seorang lelaki. Dia berjalan keseorangan, sudah pasti dia tahu jalannya. Maka ketika itu mari kita pergi dapatkan dia. Lelaki tadi dia kata, aku ingin berjalan di tempat yang tidak ada orang. Ada juga orang, aku bimbang, takut aku minta pertolongan dengan dia. Tiba-tiba tengok rombongan tadi datang ke dia, dia lari. Bila dia lari, orang kejar dia, akhirnya jatuh dia. Dah dia memang tak makan, tidak ada makan, letih dia. Dah terpaksa berlari pula, jatuhlah dia, dan dia walolok pingsan. Hatta dia walolok seolah-olah dia macam sudah mati ya. Akhir sekali sampai rombongan tadi, dia tengok, orang ini nampak dalam keadaan dia seperti dia lapar, dan dia ini pingsan dalam keadaan keletihan. Maka orang rombongan tadi masukkan dia, suap dia makanan tadi, suap dia. Ketika orang suap dia ketawa. Benarlah Allah Ta'ala ini. Terkejut. Apa orang tu kata? Kamu ni dah gila ke? Beri makan. Dia pun cerita, begitu memang aku yakin dengan Allah. Tahu tak, sebenarnya dia datang memang tak bawa bekalan. Satu, dia memang jalan pada orang lain. Dua, yang ketiga, dia memang tak nak makan, tak mau suap, orang lain suap. Maknanya memang berlaku pada dia. Akhirnya orang suap dia makanan. Tengok, maknanya lalu dia faham, kalau rezeki itu memang ditetapkan kepada kamu, tidak ada orang boleh halang kecuali akan sampai kepada kamu. Kalau rezeki itu tidak ada pada kamu, jangan kamu usaha macam mana pun, walau orang semua nak bagi pada kamu, tak dapat. Ada orang bersungguh-sungguh siang malam cari rezeki, sikit je dapat. Ada orang lebih kurang saja, banyak. Semuanya ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sikit sebanyak itu pemberian Allah, tapi Allah melihat apakah khidmat kamu kepada aku, yakni khidmat kita pada Allah. Siapa yang berkhidmat pada Allah, Allah luaskan akan rezekinya. Maka dengan itu aku pun terus tawakal kepada Allah. Apa makna tawakal kepada Allah? Yakni aku terus mencari rezeki, bergantung hanya dengan Allah. Sebab kita tawakal orang awam, itu tawakal orang khawas, orang yang istimewa, itu begitu. Maknanya, tapi kita tawakal kita ini, kita kena usaha. Yang pertama, tawakal kita jangan tinggalkan usaha. Jangan tinggalkan usaha. Maka yang pertama kena berusaha. Kerana sesungguhnya ada satu orang sahabat Nabi SAW, dia bawa unta pergi ke masjid, unta, lalu dia nak semayang, dia tak ikat bawa unta, dia lepas saja. Rasulullah tanya dia kata tawakal. Tawakal. Rasulullah mengatakan kepada sahabat ni, akilha summa tawakal, ikat dulu unta baru serah pada Allah. Ikat dulu. Maka kena datangkan kita ini, yang pertama usaha. Kerana manusia ini ada dua keadaan. Satu, dia ini kedudukan maqam dia diberi oleh Allah, rezeki tanpa usaha. Yang kedua, dia ini diberi rezeki oleh Allah dengan usaha. Maka kebanyakan manusia duduk makam kedua ini. Jadi kerana makam kedua, yang pertama tawakal itu mesti dimulai dengan kerja, kena usaha. Kena usaha. Kenapa disuruh usaha? Kerana berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ada orang duduk masjid berzikir, tak kerja-kerja. Sedangkan makam dia ini kena bekerja. Lalu Sayyidina Umar tanya dia, dah makan dia macam mana? Orang-orang kampung beri rezeki pada dia. Kalau begitu, orang kampung lebih baik pada dia. Orang kampung itu lebih baik pada dia. Maka yang pertama, maknanya usaha. Yang kedua, dalam dia usaha, keutamaan dia ibadat.
Kerana Allah Ta'ala telah berfirman, idza nudiya lis-salah, apabila diseru kepada kamu sembahyang pada hari Jumaat ataupun pada hari-hari yang lain. Dalam surah Jumaat, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kamu untuk mengerjakan azan, yakni apabila kamu mendengar azan berkumandang. Apabila kamu dengar azan berkumandang pada hari Jumaat. Kenapa disebut hari Jumaat, tidak sebut hari lain? Kerana Jumaat itu sayyidul ayyam, penghulu pada hari-hari yang lain. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah kalau dengar azan, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu ingat kepada Allah. Wazarul bai', tinggal jual beli. Apa makna segera kepada Allah? Maknanya kamu ini kena mengutamakan Allah, utamakan ibadat. Maka yang kedua, utamakan ibadat kepada Allah. Yang ketiga, rada menerima apa yang Allah kurniakan kepada kita. Kena rada, kena terima apa yang Allah Ta'ala maknanya beri kepada kita. Mungkin hari ini kita berniaga, kita hanya dapat banyak ni je hari ni. Kemarin boleh 1000, hari ni boleh 300 je. Maknanya, maka kita kena reda. Allah memberi kita banyak tu, itulah ketetapan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka yang ketiga, reda. Kalau tidak reda, tidak ada tawakal baginya, tidak termasuk orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Maknanya dia kena reda apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepadanya sebagai jalan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka aku pun terus bertawakal kepada Allah, katanya. Lepas pada ini, katanya Hatim Al-Asam, aku terus tawakal pada Allah, aku serah pada Allah. Yang keempat tadi, yang ketiga tadi, maknanya terima apa yang Allah Ta'ala beri. Yang keempat, mengingatkan kepada pemberi nikmat, mengingatkan, sentiasa ingat pada Allah. Maksudnya begini, maksudnya kalau kita dapat sikit pun, yang sikit tu siapa bagi? Allah. Maknanya, maka bila kita ingat, maka lihatlah kepada pemberi nikmat. Jangan sekadar melihat nikmat itu saja. Lihat kepada pemberi nikmat. Maka saya contohkan, kalau sebatang pen, ini bukan pen ni, kayu sugi. Contohnya, okeylah, kayu sugi lah contoh. Contoh saja ni. Satu orang ulama besar datang, ulama. Kita kena dapat beza orang yang tinggi di sisi Allah Ta'ala ni, antaranya ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Bukan ustaz-ustaz kampung ni macam kita ni. Bukan, ulama besar datang. Satu ulama besar datang. Bila ulama besar datang, kita pun bagilah. Dulu nak bagi tahu masjid ini, Tengku Tengah Zahrah ni, masjid ini pernah didatangi oleh Habib Salim Syatiwi. Siapa ingatlah, beliau ceramah duduk atas kursi roda je. Habib Salim Syatiwi ini zaman hari ini digelar sebagai Sultanul Ulama zaman kita. Maknanya Habib Salim Syatiwi itu, kalau kitab Fathul Bari itu dia hafalnya. Tahu tak kitab Fathul Bari kalau susun panjang mana? Panjang ni, dia boleh hafal. Maknanya satu orang budak Kelantan, dia belajar. Dia Habib Salim Syatiwi itu Yaman, Hadramaut, dia belajar. Dia beritahu sendiri kita, ana ustaz, ana tanya pelajar dia, hari ni muka surat berapa baca. Dia pun pergi menadah bawa kitab. Maka anak murid dia pun baca, dia pun hurai balik. Kitab tak ada depan mata, satu huruf pun tak tinggal. Maknanya pernah masjid ini pernah didatangi ulama besar dulu. Dan ketika itu masa Habib Salim Syatiwi ini, sultan kita pun ada bersama. Maka dalam keadaan macam itu saya contohkan saja, satu ulama besar datang. Satu ulama besar datang, kita duduk depan dia. Duduk depan tengok. Habis balik salam, dia ambil kayu sugi, dia bagi kita. Contohnya, ini hadiah kayu sugi. Kita pun rasa macam mana? Allah gembiranya. Sebab apa? Yang memberi itu ulama besar, bukan saya kita.
Contohnya, rupa-rupanya kayu sugi itu maknanya harganya mungkin murah saja, RM2, RM3 je. Kawan kita pun beri hadiah kat kita kayu sugi juga, sama je, dengan harga yang sama, maknanya. Tapi yang ulama bagi tu kita ingat sungguh, kita menghargai betul-betul. Ini jangan main ni, ni kayu sugi ni siapa bagi ni, maknanya ingat je. Kenapa? Kita melihat kepada pemberi tadi. Tetapi kalau kita lihat kayu sugi, doya je. Letak gitu ya, kadang hilang, kadang bawa, kadang hilang, maknanya. Tapi kalau kata hak ulama, kenapa? Mengingatkan kepada pemberi tadi. Maka nikmat begitu. Bila kita ingat kepada Allah, ya Allah, syukurnya, kenapa Engkau telah memberi nikmat kepada aku. Tak kira sikit banyak, itu Allah beri. Maka barulah menjadi orang yang betul-betul ingat kepada Allah dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai maknanya sesuatu nikmat yang Allah beri kepada kita, maka dengan nikmat itu kita lalai pada Allah. Itu nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Lalu Syakib Balki, kata guru dia, katanya Hatim Asam, dengan ilmu yang dia faham, begitu, dia kata Hatim Asam, aku tengok manusia ini kadang-kadang dia utamakan duit, dinar, dirham, kadang-kadang dia utamakan pangkat, pangkat kerajaan, pekerjaan dia utamakan. Aku tengok dia jadi hamba kepada benda tu. Maka aku tak nak jadi hamba kepada benda tu, aku nak jadi hamba pada Allah. Ada pun orang lain cari rezeki, aku nak juga cari rezeki, tapi aku terima je Allah Ta'ala beri. Aku tawakal pada Allah sudah. Dia pergi tahu kepada gurunya, maka aku pun terus bertawakal kepada Allah. Dan ternyata bila aku serah pada Allah, sampai masa semayang, sampai masa ibadat, sampai masa berzikir dan sebagainya, sampai masa belajar ilmu semayang jemaah, aku ternyata melihat Allah Ta'ala cukupkan rezeki aku. Cukup rezeki. Sebab itu orang yang jaga semayang, berjemaah, pergi masjid, insya-Allah rezeki tidak akan sempit. Bahkan orang yang berpaling daripada Allah, tidak mau pergi kuliah, tidak mau pergi belajar, tidak jaga sembahyang, tidak maknanya tidak mau kepada majlis ilmu zikir dan sebagainya, Allah berfirman, "Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Sesiapa yang berpaling daripada peringatan aku jadikan kehidupan yang sempit. Lalu orang berkata, tengok orang itu walaupun tak beribadat pada Allah, sembahyang pun tidak, Allah Ta'ala beri dia rumah hebat, kenderaan mewah, pitih pun banyak, pengaruh pun ramai dan seumpamanya. Kata ulama, apabila seorang itu dikempitkan rezeki akan dalam kehidupannya, Allah Ta'ala cabut keberkatan hidupnya, Allah Ta'ala cabut ketenangan di dalam hatinya, Allah Ta'ala jadikan masalahnya yang bertimpa-timpa tidak habis-habis. Ingat, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, kebahagiaan, kenikmatan, kesejahteraan semuanya ada dalam ubudiyah kepada Allah. Siapa yang tidak berubudiyah kepada Allah, siapa yang tidak melakukan keibadat kepada Allah, dia sebenarnya tidak mencapai kebahagiaan yang sebenar. Kebahagiaan itu duduk kepada ibadat kepada Allah, dan kebahagiaan itu berkekalan. Berkekalan sampai kepada hari akhirat dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka katanya, ternyata bila aku serah diri pada Allah, Allah Ta'ala cukupkan rezeki aku, dan Allah Ta'ala tempat sebaik-baik berserah diri. Serah diri kepada Allah. Dia kata pada guru dia kata, Syakib Balki berkata pada Hatim Asam, bila anak murid dia kata macam tu, semoga Allah memberi taufik kepada kamu, semoga Allah memberi pertolongan kepada kamu. Sesungguhnya aku telah membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Quran, kata Syakib Balki. Ulama silam dahulu, maknanya aku dah baca, maka aku dapati isi keempat-empat kitab ini ia berkisar membahaskan 8 perkara yang telah disebut. 8 perkara ini kita baca satu je, yang ke-8-nya dulu apa bulan kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ternyata apa yang 8 tadi yang disebut tadi, siapa yang beramal dengannya,
bermakna dia telah beramal dengan kitab tersebut. Apa 8 perkara tadi? Mari kita ulang satu persatu sebelum kita masuk dalam tajuk yang lain akan datang. Maka yang pertama dikatakan bahawa manusia di atas muka dunia ni ada benda yang dia cinta, ada benda yang dia asyik. Kalau dia cinta, dia asyik dengan tu. Adakah dia asyik dengan motor? Asyik dengan motor. Maknanya asyik dengan kereta, asyik dengan kereta. Berapa kali tukar tayar? Tukar tayar tak tukar mana? Tukar ring. Tukar sini, tukar sini. Asyik dengan benda tu. Aku tengok orang asyik belaka sampai masa mati benda tu tinggal kat dia. Aku pun fikir, oh kalau begitu semua yang dia asyik, semua yang dia seronok. Ada orang seronok dengan permainan, ada orang seronok dengan hiburan. Akhirnya bila mati semua tinggalkan dia. Aku tengok satu je boleh selamatkan dia. Kenapa? Yakni ibadat. Maka aku cari jalan ibadat. Maka temanku adalah ibadat. Kalau kita ada teman kita, kita ada rapat kawan kita, sampai masa kita berpisah dengan kawan kita. Tetapi kalau kita jadikan Quran itu kawan kita, setiap hari kita bercakap dengan Quran, setiap hari kita bertemu dengan Quran, setiap hari kita pegang Quran. Maknanya setiap hari kita pegang Quran, Quran tak tinggal kita sampai ke mati. Dia akan jadi teman kita, teman setia anda. Mana Quran contohnya. Yang maka aku pun faham. Kalau gitu yang pertama aku nak tumpukan kepada ibadat. Yang kedua aku tengok manusia ni suka sungguh ikut hawa nafsu. Mana suka kepada ikut hawa nafsu, maka begitulah. Sungguh kadang-kadang orang, Ustaz, mari kita pergi ke Mama Ustaz. Kenapa? Nasi goreng sedap sungguh. No, Pak Mama Isa beli nasi goreng buku ya makan. Ustaz kena ikut saya sekali. Mana? Kita pergi Besut. Kenapa? Ada misuk sedap sungguh kata. Payah nak cari pergi. Kita pergi bau ni Pening. Allah, sedap sungguh. Apa dia? Teh tarik halia. Maknanya orang ni kalau dia sanggup sekarang pergi. Kata heran sungguh, kata Hatim Asam ni, aku tengok manusia ni, ya Allah, terlalu ikut hawa nafsu. Sampai habis masa apa begitu? Sekarang habis masa. Aku duduk fikir-fikir tak boleh. Siapa nak masuk surga, dia kena lawan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka aku fikir orang yang betul-betul nanti takut duduk berdiri depan Allah, dia akan tahan hawa nafsu di atas muka dunia, maka balasannya adalah syurga. Yang ketiga, katanya yang ketiga aku tengok orang kumpul harta tak berani nak infak. Simpan tahan, simpan tahan. Aku duk fikir Allah berfirman, wa ma indakum yang fadu. Apa yang ada pada kamu akan binasa. Wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi Allah kekal. Apa dia? Kita infak, kita beri pada Allah. Beri pada Allah. Yakni kita beri fakir miskin, kita beri pada orang susah, kita tolong mana-mana. Tolong maknanya maka ketika itu pahala kekal. Harta pun maknanya Allah Ta'ala ganti, pahala kekal. Tapi kalau kita tahan habis kita wafat, harta ni maknanya duk dakwa kita pula, wal iyazubillah. Dan yang keempat pula aku lihat makhluk ni dia sangka kemuliaan duduk pada siapa? Manusia menyangka kemuliaan duduk kepada pengaruh yang ramai. Pengaruh yang ramai, ini baru mulia. Dan aku melihat kemuliaan ini duduk kepada apa? Duduk kepada kegagahan dia, gagak. Orang jadi takut. Mu kata lebih kurang jaga mu, maknanya. Mana aku tengok orang duduk mulia sebab apa? Sebab ada kegagahan. Ataupun aku tengok kemuliaan orang itu dengan sebab ada pangkat, harta benda. Dan ternyata sebenarnya bila aku duk fikir-fikir, yang mulia itu pada firman Allah, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling takwa adalah orang yang paling mulia. Sebenarnya hari ini manusia muliakan kita sebab apa? Boleh jadi kerana kita ada duit, orang mulia kita. Ataupun kita kena ada pengaruh, orang mulia kita. Ataupun kita ada nama, orang mulia kita. Ataupun kita ada kemasyhuran, orang mulia kita. Itu tak ada apa-apa pun. Yang mulia adalah orang yang bertakwa pada Allah. Jadi kita bukan kena sibuk apa, kita kena sibuk kita ni bertakwa kepada pada Allah. Maka kena cari jalan agar bertakwa kepada Allah. Yang kelima,
Aku tengok manusia ni suka sungguh berdengki-dengki di antara satu sama lain. Sampai mereka tu sampai duk baloh kata-kata, maknanya mereka berdengki-dengki. Ternyata mereka inilah ada sifat hasad di antara satu sama lain. Maknanya tengok orang lain ni pengaruh lebih pada kita, kita kata, oh orang tu tak bagus gini-gini. Kita tengok orang itu kaya pada kita, kita kata pada dia. Ternyata sebenarnya sifat dengki. Maka aku duk fikir, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunia. Allah dah bagi dah bahagian-bahagian. Dia kaya ikut pandai dia lah, dia banyak pengaruh ikut pandai dia lah. Itu Allah Ta'ala dah bagi dah. Ni masalah kita dengan Allah. Kita rasa sibuk dengan kekayaan dia, kita rasa sibuk dengan pengaruh dia, kita rasa sibuk dengan kedudukan dia. Itu bahagian Allah Ta'ala bagi masing-masing. Maknanya. Dan seterusnya aku tengok yang keenam, manusia ni selalu bala. Betul tak? Pada hamba manusia ni selalu berselisih, bergaduh ni. Saya tak suka dia tu musuh saya. Dia tu saya dah tengok. Kalau dia mari, saya lari selalu. Allah, musuh sungguh di antara satu sama lain. Lalu saya fikir, kata Hatim Asam, aku tengok dalam Quran, inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa. Syaitan tu musuh kamu yang sebenar. Mu kena jadikan syaitan musuh. Sedangkan Quran kata innamal mu'minuna ikhwatun. Orang Islam itu bersaudara. Yang patut bermusuhan itu adalah syaitan, bukan orang yang beriman. Maka aku jadikan musuh aku tak ada musuh. Musuh aku adalah syaitan. Ada satu orang presiden, tak apa, hak baik dia apa? Presiden Indonesia. Dia sudah wafat. Maknanya bila dia wafat, dia hampir masa dia jatuh tu, dia pun orang lain naik, orang pun buat pengakuan, orang yang menjatuhkan dia ni, yang menjatuhkan saya ini orang ini, dia kata, tapi saya orang ini yang paling saya kasih. Orang ini saya paling kasih. Jadi itu siapa musuh kamu? Dia kata, siapa? Kalau gitu kamu tahu tak siapa musuh politik kamu? Oh, saya tahu. Orang yang menjatuhkan saya ni orang ini, tapi orang ni saya kasih. Hari raya saya pergi jumpa dia. Habis itu siapa musuh? Sebenarnya saya tak ada musuh. Sebenarnya saya tidak ada musuh pun. Siapa musuh sebenar? Musuh sebenar syaitan. Maka hakikat kita sama manusia, tidak ada musuh, tidak ada pergaduhan. Yang perlu bergaduh adalah syaitan saja. Maknanya apa maksud bergaduh dengan syaitan? Maknanya tidak mengikut segala tipu daya dia. Dan yang ketujuh ialah manusia ni bersungguh-sungguh cari makan, tapi dia tak fikir sumber mana dia makan. Sumber halal ke sumber haram ke, dia tak fikir. Maka aku akan pastikan rezeki tu aku akan cari rezeki dan aku serah pada Allah Ta'ala. Aku tak akan cari rezeki yang diharamkan oleh Allah. Fama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak perlu cari banyak-banyak sampai jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ke-8 yang kita baca hari ini ialah orang ada benda yang utama, pegangan mereka sebenarnya dia kena serah tawakal kepada Allah. Wallahu alam. Moga-moga kita dapat manfaat. Kita sambung akan datang pula. Sambung akan datang kita bicara tentang mencari guru mursyid yang dapat menolong kita sampai kepada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa rizqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.